أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Hajah Wanja binti Haji Senapi kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman dalam kuliah duha hari ini. Tajuk bebas insyaAllah. Mudah-mudahan hari ini kita boleh bertanya banyak lagi soalan. Juga InsyaAllah. yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya kasihi lagi saya hormati, sahabat takbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunlah kami semua di tempat yang penuh berkat. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah dan amalan yang diterima. Ya Allah, jadikanlah pagi ini pagi yang penuh rahmat untuk kami semua. Tengah hari, petang, malamnya penuh kejayaan dan kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad SAW kasih kepada kami semua, ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, hai Allah, ya Allah, dengan berkat pemilik mimpi yang benar, wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami dengan benar. Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haqqi warini bihaqq. Ya Allah, temukanlah kami dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam tidur dan mimpi kami, ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, ampunkanlah dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami. Sebut nama mak ayah semua, Haji Hasibah binti Haji Din, Haji Senapi bin Haji Harun, Haji Allah bin Ishaq, Haji Sabiah binti Jalanya Latifah binti Adam Abakar bin Ismail, dan juga pada semua ibu bapa hadirin hadirat muslimin muslimat, dan juga pada semua di kalangan ahli keluarga kami, ya Rabb, dan di kalangan seluruh umat Rasulullah SAW yang beriman, yang telah melalui kami dalam beriman sejak dahulu hingga kini, ya Rabb. Kami mohon kepadamu, wahai Allah, tolonglah ya Allah, tempatkan roh ibu bapa kami bersama orang-orang yang soleh. Luaskanlah kubur mereka, terangkanlah kubur mereka, ya Rabb, dan jadikanlah kubur mereka sebahagian daripada taman-taman di syurga, ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, Allah masyfi, diberikan afiat kepada semua warga kerja Gema Nur Iman semua, dan juga admin dan semua hadirin hadirat yang hadir, sama ada dalam Google Meet kan ni? Google Meet, TikTok dan semualah. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kefahaman, diberikan ilmu yang benar, daripada sumber yang benar, daripada orang yang benar. Mudah-mudahan diberikan kami semua taufik untuk dapat beramal dengannya. Dan kami juga mendoakan, ya Rabb, diberikan Allahumma inna nas'alukal mu'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma afina bima syi'ta, Allahumma afina bima syi'ta, Allahumma afina bima syi'ta. Diberikan sebaik-baik perlindungan, keselamatan, penjagaan, pemeliharaan
kepada semua umat Islam di dunia, terutama di Palestin ya Rabb, ikut kehendak-Mu lah ya Allah. Engkau maha mengetahui apa yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Kami sebagai hamba yang fakir, kami sangat lemah ya Rabb. Kami sangat berhajat kepada-Mu ya Rabb. Kami mohon kepada-Mu, Kau kurnialah pada kami dan mereka apa yang terbaik di sisi-Mu. Sekiranya tertulis dan qadar kami perkara buruk yang menakutkan ya Rabb. Tolong selamatkan kami semua daripada ujian tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna Minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita telah berada dalam halaqah ilmu di awal pagi. Mudah-mudahan siapa yang berada di dalam halaqah ilmu ditulis kebaikan sebanyak 100 rakaat yang sunat. Jadi dah dapat 1 dah semua. Hari ni dah ada yang buat solat 1 rakaat dah ada? Belum. Ada Ustazah. Tak mampu Ustazah. Masya Allah. Mampu. Bila kita nak masuk bulan Rejab? Bulan depan. Bulan depan kan? Betul tak bulan depan ke? Tak Syakban Ramadan Allah. Betul tak? Tak lama kita nak masuk bulan Rejab kan? Betul tak? Ya betul. Jadi apa persiapan kita hari ni? Hari ni Kak Wan bebas boleh nak tanya apa-apa lah. Bebas Boleh. tadi. Sebenarnya nak bagi tajuk tadi tapi tak apalah. Tajuk macam berat jugalah kot. Nak dengar daripada pagi tadi dah tajuk berat daripada 6.30 pagi kan. Jadi kita bersantai sikit lah. Tadi ingat nak bagi tajuk jangan tangisi masa lalu kan. Jadilah kita campur-campur belaka lah. Jangan tangisi. Best juga tajuk tu Ustazah. Dari situ best tajuk juga lah. Ustazah. Ustazah buat kuliah dulu separuh waktu. Lepas tu bagi tempoh masa untuk sesi soal jawab kalau ada. Kesan buruk masa Boleh. lepas. Kesan buruk masa okey kita bagi. Ustazah bagi tazkirah dulu. Tazkirah dulu insya-Allah. Tengok macam mana nak. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua ni mensyukuri nikmat pertama sekali. Syukur nikmat kat mana? Nikmat pertama Allah belum sampai ajal kita. Umur masih ada hari ni. Jadi syukur tak? Jadi kita tengok hari ni orang yang telah kembali ke rahmatullah hari ni, ramai tak yang menangis? Ramai yang menangis hari ni. Orang yang meninggal. Ramai. Hari ni ada saudara-saudara yang meninggal hari ni, ramai orang menangis tahu Tapi tak ramai kita menangis untuk kita muhasabah masa kita yang dah berlalu. Faham tak? Ingat masa Kak Om belajar masa kecil dulu, jangan tangisi masa lalu. Masa tu umur muda lagi 10 tahun, dosa tak banyak sangatlah. Dosa tak banyak sangatlah 10 tahun. Sekarang kita dah banyak dosa tak ratin. Jadi makna kata, Ustazah. jangan tangisi masa lalu. Boleh Kak Wan selit sikit kat sini Masa-masa yang lalu hari ni kalau Kak Wan umur 60, siapa yang muda ni? Admin muda lagi kot. Semua muda lagi ke kat sini? 40 lebih dah Ustazah. Muda Ustazah. Maknanya kita tengok, 40 nak lebih. tengok masa. Jangan tangisi masa lalu. Masa adalah peluang dah berlepas. Kita tengok masa semalam. Semalam kita dah ni, ibarat kita nak tengok masa berlalu, ibarat kita duduk dekat air. Kita duduk kat sungai. Dekat sungai, kita ambil tangan letak, faham tak sungai? Ni lalu ni. Ni kita pergi dekat tepi laut, kita tengok dekat sungai, kita pun ambil tangan macam ni, dapat tak tepuk? Faham? Untuk nak tepuk kali kedua dah tak boleh, betul tak? Setuju tak? Kita tepuk dekat laut ni, kalau dalam baldi boleh lagi. Ni dalam dekat laut ataupun sungai. Kita tepuk dekat itu macam ni dek. Tapi boleh tak nak tepuk kali kedua? Tak boleh sebab sungai tu dah berlalu terus, nampak tak? Macam tu sikitlah kita nak belajar ni. Jangan tangisi masa lalu sikit. Tengok macam mana. Jadi hari ni kita tak nak. Kita dah kena muhasabah di kita semua hari ni. Hari Jumaat adalah hari untuk beribadah. Untuk pihak Kak Wan juga sangat mensyukuri nikmat. Bersama Kak Wan faham semua sama je dengan apa yang Kak Wan rasa. Sangat mensyukuri nikmat sebab apa hari ni ada lagi umur. Bila ada umur adalah peluang. Tengok Jangan tangisi masa lalu. Tak payah tangisi dah lepas-lepas lah. Kau dulu banyak maksiat, berzina, banyak minum arak, dulu tak pakai tudung, nampak tak dulu banyak tak dosa-dosa semua orang. Dulu ni bukan kita ambil hak lama, ambil yang semalam.
Jangan ambil dulu masa kita budak-budak, masa umur 20, 30 tu, ambil semalam. Masa benda dah berlalu, ibarat macam mana sungai kita tepuk tangan, tak boleh tepuk kali kedua. Jadi makna tu jangan tangisi masa yang dah berlalu. Tapi apa yang kita nak buat? Kita jadi panduan. Panduan adalah hidup kita tu yang kita berlalu tu, kita nak tengok berapa banyak kita telah mensia-siakan umur kita. Berapa banyak kita telah sia-siakan peluang masa patut kita boleh buat baik tapi kita abaikan. Boleh faham tu? Kalau dulu ada tak kelas online macam ni? Kita baru belajar online ni berapa tahun? Dah cukup 3 tahun ke? Dah 3 tahun ke kelas online ni? COVID 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun. Sebab Dah masa 4 tahun. Kita baru berapa tahun kita untuk ni. Jadi maksudnya berapa lama kita semua abai dalam hal jadi majlis ilmu. Betul tak? Jadi maknanya kita berapa banyak tak solat kita banyak cacat. Banyak yang kena diperbaiki. Kita tengok Sebab tu ramai orang meyakini. Tengoklah ungkapan Quran bagi. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Kita tengok kata-kata ni membenar tak gambaran bahawa sejarah kita ni sejarah panjang perjalanan manusia. Perjalanan kita manusia ni melalui proses perjalanan yang sangat panjang yang penuh dengan kisah-kisah macam-macam karakter kita. Macam-macam kisah yang kita lalui dengan berbagai karakter yang kita ada. Faham tak? Boleh bahasa Kak Wan cakap boleh faham Maksudnya berbagai masa yang panjang, berbagai karakter, watak kita yang kita telah lakukan. Dalam keadaan kita berperang, ada masa kita damai, ada masa kita berperang dengan takdir, ada masa berlaku zalim, betul tak? Ada masa berlaku zalim kat diri sendiri kita ni, dan ada masa kita tidak adil, bangun dan jatuh serta macam-macam berlaku dekat kita semua. Proses tu berjalan, masa yang berlalu tu dah berjalan, sepatutnya apa yang berlaku yang past tense yang lepas tu jadi pengajaran kat kita semua. Apa ni dan kita tengok Allah SWT memerintahkan manusia agar cermat di atas peristiwa-peristiwa masa lalu dan mengambil pengajaran daripadanya. Peristiwa agar kita cermat dengan apa yang berlaku kat kita masa lepas untuk kita ambil pengajaran. Antaranya kita tengok tak dalam Quran? Banyak tak yang Allah timpa balasan, Allah timpa azab dekat generasi-generasi yang lalu? Pernah tak kita tengok Allah timpakan azab pada generasi yang lalu? Apa yang patut kita buat? Apa yang telah berlaku kat generasi-generasi yang dulu ni, yang telah Allah binasakan? Apa yang patut kita buat? Dan dulu kita tengok tak semayang betul tak Umi? Solat dulu pun tak lengkap, betul tak? Solat tu setakat buat je, setakat buat solat je dulu. Masa yang lepas kita tengok masa yang lepas dulu sebelum belajar, rasa macam Allah terima tak solat kita? Tengok wuduk kita macam mana cara wuduk pun sampai hari ni pun kita belum mantap lagi tentang ibadah yang tu. Jadi kita duduk dia tengok masa lepas kita tu boleh menangis kalau kita nak nangis. Betul tak admin? Boleh nangis tak dengan perangai kita yang dulu? Kita boleh nangis. Tapi apa yang kita nak sebut ni, jangan tangisi masa lalu, tapi kita ambil pelajaran iktibar untuk kita bangun. Cuba tengok dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Dalam surah Al-Hasyr ayat 2, Allah kata apa? Allah berfirman, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang yang mempunyai wawasan. Kita ada wawasan tak? Semua orang kat Wan nak tanya. Semua orang nak masuk syurga tak semua? InsyaAllah. Allah. Ada tak keinginan nak masuk syurga? Ada tak keinginan nak lihat wajah Allah? Ada tak keinginan? Ada. Dan ada tak keinginan nak tengok ni pahala yang kita duduk sekarang ni bersiaran ni dalam Gema Nur Iman yang jadi admin, yang tukang buat iklan, yang tukang Kak Wan ni tukang baca, tukang bagi talk ini yang dengar. Kak Wan nak tanya semua orang sejujurnya, ada teringin tak nak tengok di akhirat esok nak tengok ini Allah Ta'ala, ini dia. Ini dia Norini, ini dia admin, ini dia Lin, ini dia pahala kamu dulu. Pada sekian hari Jumaat kamu duduk belajar, nak tak? Nak Allah tunjuk tu kat kita. Nak tak Allah Ta'ala ini pahala kamu, ini nak kan? Ini pahala kamu. Ini pahala kamu, nah kau menikmatilah apa yang kamu buat. Nak tak? Kita nak rasa yang tu tak?
Kita Ya. nak. Sebab tu Allah sebut, maka ambillah kejadian-kejadian apa yang berlaku dekat kita dan kejadian umat sebelum ni untuk menjadi pelajaran kat kita semua supaya kita tak jatuh lubang yang sama kali kedua. Wahai orang yang mempunyai wawasan. Pastilah orang yang ulul albab mesti wawasan apa? Wawasan kita nak masuk syurga. Betul tak? Wawasan kita nak masuk syurga. Itu matlamat kita nak masuk syurga Allah tanpa hisap. Sebab tu kita nak jadi orang beriman, nak jadi orang yang kena ada jiwa yang besar. Kena bercakap mesti kena ada impian. Kena ada impian walaupun benda tu menjadi macam mustahil tapi kita ada impian. Tengok Nabi mendidik para sahabat masa perang Khandaq sambil korek parit tu dalam keadaan penat kan, dalam keadaan ikat perut ni dengan batu. Nabi kata Rom akan dikalahkan. Lin, Rom akan dikalah, Rom tu kuasa besar. Tapi apa kena mengena dengan korek parit ni, Nabi kata Rom akan dikalah untuk bagi semangat. Hari ni kita duduk dalam tausiah ni, tausiah nak bagi semangat ni kat kita semua. Jadi kamu nak Rom akan dikalahkan. Sonok tak orang mendengar Rom akan dikalahkan? Padahal lambat lagi benda tu. Tapi maksudnya impian tu kena ada. Impian untuk dapat masuk syurga tanpa hisap tu kena ada untuk kita semua. Nah? Jadi makna kata, jadi untuk dapat masuk syurga tanpa hisap, kena buat apa yang Allah perintah dan Allah larang. Jadi kita tengok peristiwa yang lepas yang kita laku, banyak jatuh bangun, banyak dosa. Ada dosa besar, dosa kecil, dosa syirik pun semua ada. Yang dah lepas, pas. Tapi apa yang kita nak buat sekarang ni, kita kena buat apa? Apa yang patut buat? Supaya kita jangan ulang kesilapan kita yang dah lepas. Supaya kita termasuk. Supaya kita jadi mukmin yang bijaksana. Mukmin yang bijaksana macam mana mukmin yang bijaksana? Mukmin yang akan sentiasa menyediakan bekal untuk dia nak musafir jauh. Nak jumpa Allah. Itu mukmin yang bijaksana ialah mukmin yang sentiasa mengambil pengalaman dia yang sebelum ni jatuh bangun dan pengalaman generasi-generasi yang sebelum ni yang telah musnah. Faham ya? Itu di antara orang-orang yang cerdik. Benda-benda yang berlaku dah lepas, dah buat maksiat sudahlah. Mudah-mudahan Allah akan ampun dosa kita dengan segera kita tak ada cara lain. Cara apa dia? Mengambil pengalaman yang dulu untuk kita mengurangi kesilapan, untuk kita kurang. Kalau kat orang kata tak ada buat silap langsung mustahil. Manusia biasa kita orang-orang mustahil tak ada buat silap. Setuju tak? Mustahil tak kalau tak buat silap? Mustahil. Sebab orang bertakwa juga pun ada buat dosa. Tapi antaranya orang yang cerdik ialah kita dapat mengurangi kesilapan-kesilapan ataupun langkah-langkah kita. Inilah pandangan mukmin yang sangat bijaksana. Tindakan mukmin yang bijaksana untuk dapat mengurangkan kesilapan-kesilapan kita. Cuba tengok surah Al-Hajj ayat 46. Maksudnya, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu punya hati yang dengannya mereka dapat memahami atau punya telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Kerana sungguhnya yang buta bukanlah mata melainkan hati yang ada dalam dada. Nampak tu? Dalam Quran sebut. Yang buta adalah buta hati. Kita tengok perjalanan umat-umat yang sebelum ni, bagaimana mereka telah menzalimi, bagaimana telah mereka tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Supaya kita tak akan jadi macam mereka. Sekarang ni apa yang kita nak buat? Kita baiki. Pertama, jaga solat 5 waktu kita dengan habis baik kena buat. Jaga solat waktu kita habis, jaga rukun-rukunnya. Jangan duk keliru lagi. Solat ni boleh jamak ke? Solat ni boleh combine tak niat-niat dia. Jadi kita belajar kemas-kemas untuk kita memperkasakan solat 5 waktu kita sebelum kita dipanggil oleh Allah. Ibadah kita semakin cantik dan kita tingkatkan ibadah-ibadah solat sunat kita, insya-Allah. Dan lagi apa lagi nak buat? Jadi makna kata nilai tambah dalam ibadah kita. Jadi masa-masa yang lalu, apa yang kita tinggal, ada orang tak solat langsung, perbaiki solat dia sekarang. Masa-masa lalu ada orang dia berzina, dia bertaubat daripada sekarang. Kita tengok dosa zina dengan dosa hati, lagi dahsyat dosa hati. Dosa hati daripada penyakit riak dan takabur, kita tengok sangat takut. Boleh jadi amalan sebelum ni, boleh jadi burn, hangus macam tu, ditolak. Sebab apa? Ada riak dan takabur, suka menunjuk-nunjuk pada orang. Jadi akan datang ni, kita sangat bercermat-cermat, kalau boleh kita balut. Mana ibadah yang boleh balut, kita balut. Okey, boleh faham tu?
Yang mana puasa, tu tanya puasa tu, mana yang tinggal, dah tak lama dah bulan Rejab nak masuk, tak lama dah. Daripada sekarang dah berlatih untuk qada puasa, bulan Rejab esok terus boleh qada puasa. Bulan Rejab, bulan Syakban, bulan Ramadan kita nak puasa. Jadi makna kata, daripada sekarang kena dah ambil action. Tak larat pun ambil Isnin Khamis. Mana-mana yang bersalin bulan Ramadan, jangan duk buat lupa. Ya? Jangan duk buat lupa. Ni peringatan mesra untuk daripada sekarang dah mula buat, insya-Allah. Okey, boleh faham semua? Boleh insya-Allah. Jadi kita tengok lagi. Jadi apa lagi kita nak baiki? Tengok surah Ali Imran ayat 152. Surah Ali Imran ayat 152. You boleh rujuk nah. Sampai pada saat kamu lemah dan bersisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Sampai pada saat kamu lemah dan bersisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Jaga dalam kehidupan kita, jaga mudah-mudahan Kak Wan pun ingat juga diri kita sendiri. Dalam urusan kita dengan Allah, kita jaga paling baik. Jaga bina hubungan kita dengan Allah dan dengan masyarakat dia dengan baik. Dan tinggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengan kita. Ini sangat buruklah Kak Wan tengok PA kita. Kadang-kadang benda tu tak ada kaitan dengan kita pun. Tapi kita tengok orang tu jatuh, kita pun nak jatuh lagi orang. Orang tu dah jatuh dah. Jadi kita sama-sama berusaha untuk menjatuhkan orang. Nampak tak? Itu sifat orang jahiliah. Itu sifat orang jahiliah. Sifat orang yang tak bertamadun. Tapi orang ni banyak tak berlaku orang ni. Padahal kadang-kadang kita tengok benda tu tak ada kaitan pun dengan kita. Tapi kita sibuk-sibuk. Akhirnya buat dosa, percuma dosa kat kita. Sungguh banyak benda kita nak baiki akhlak kita. Jaga tauhid kita. Jaga akhlak kita. Ramai juga yang minta pandangan Kak Wan. Minta khidmat kaunseling. Minta. Cuma Kak Wan nasihat tak payahlah kita nak ikut ramai-ramai manusia kat luar sana. Tengok orang tu jatuh, kita nak pijak. Kak Wan harap semua boleh faham dengan apa yang berlaku dekat suasana pada hari ini. Betul tak? Apa yang berlaku hari ini. Kalau kita tak berhati admin, kita pun sama juga. Padahal tak ada kena pun. Kita dengan orang-orang tu semua tak ada kena-mengena apa pun. Tak perlu kita sensitif perkara itu. Perkara yang melibatkan ketuhanan, melibatkan Nabi, agama, tu kena sensitif. Benda-benda tu kena alert. Benda-benda ketuhanan, bab ni kita kena sensitif. Tapi kita tak sensitif pula dalam benda-benda macam tu. Jadi Kak Wan ingat ni, Kak Wan juga, dah banyak dah dosa kita buat sebelum ni. Masa-masa yang lalu tu kita kepoh benda yang tak ada kaitan. Jadi sayang dalam usia kita yang macam kita hari ni, tinggal saki-baki umur je tinggal. Untuk kita harap hargailah masa yang ada ni, untuk kita penuhi dengan perkara-perkara yang boleh bawa manfaat kat kita semua. Ustazah, mohon maaf Ustazah. Ayat 152 ke Ustazah? Ayat apa? Surah Surah Al-Imran. Ayat 152 ke? Dia kata apa? 152. Okey, terima kasih Ustazah. Okey nah. Orang-orang yang berpaling, di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan, sungguhnya mereka digencetkan oleh syaitan disebabkan kesalahan dosa yang telah mereka lakukan di masa lampau. Dosa yang mereka perbuat pada masa lampau. Tapi Allah benar-benar telah maafkan mereka. Ingat masa yang dah berlalu, jangan tangisi masa yang lalu. Ingat, masa yang lalu syarat dengan dosa. Jadi maknanya jangan tangisi. Jangan kita duk sedih lagi, tapi apa yang kita kena buat, yang dosa tu kena clear. Dosa kita tahun 2022, 2020, 2021, tahun 1999. Yang dah berlalu tu, untuk kita jangan buat dono. Jadi masalah untuk urusan dosa ni, disebabkan kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Jadi makna kata, dosa-dosa yang kita buat tu, kita kena settle dalam kehidupan kita hari ini, dan kita boleh terus kehidupan kita hari ini dengan hati yang akan dipandu oleh Allah. Jangan duk buat, walau memang jangan tangisi masa lampau. Tapi hendaklah kita uruskan dosa-dosa kita tu dengan segera bertaubat kepada Allah. Dengan bertaubat kepada Allah.
Sebab tu kalau tangan kita nak capai masa lalu dan merasakan kembali, tengok dulu kita dah lepas, kalau hari ni, kalau diboleh lah nak ubah jam ni, Zaitun, betul tak Zaina nak ubah jam? Nak tak kita nak hidup balik zaman 20-an? Nak tak kita nak hidup balik zaman umur kita 20-an? Nak tak? Masa tu kita muda, kita nak beribadah dengan baik dengan Allah ni, kita nak buat sebaik-baik ibadah. Kalau boleh nak pusing jam, nak tak semua orang? Semua orang nak pusing balik tak nak hidup zaman umur 20-an dulu? Nak Ustazah. Tak Ustazah. Nak tak hari ni nak mengandung semula Salina? Nak. Nak mengandung balik, nak baca, nak dalam masa mengandung tu macam mana diajar Nabi untuk nak didik anak jadi anak taat, nak tak nak buat semula masa tu? Kita nak tak rasa nak? Kalau boleh nak buat balik tak? Nak. Ustazah. Semua nak ya? Ya Iza? Tak, kita kalau boleh semua nak kembali balik, nak buat sunat duha masa umur tu dulu tak buat, masa umur 30, 40 tak buat, rasa tak? Nak kembali pada zaman tu, nak mula balik ibadah kita, nak tak? Semua kita nak, semua kita nak Ustazah. Semua kita mau. Tapi bagaimana Lin kita nak hadapi dia Lin? Masa dah berlalu dah. Macam kat orang tepuk air dekat laut, air tu dah berjalan, tempat yang tepuk tu takkan dapat jumpa lagi. Faham tak? Jadi sebab tu di antara nak ajar kita supaya kita hargai yang saki-baki yang ada pada kita ni dengan cara apa? Tak ada cara lain. Kena rajinlah bangun malam. Antaranya kena sentiasa tingkatkan ibadah malam kita. Kena bangun malam untuk kita memperbaiki. Kena banyak kita buat amalan-amalan apa kena buat? Kena memperbaiki. Kalau dulu kita tinggal solat kita kena khadar sekarang ni. Kalau puasa kita tinggal, kita boleh baiki. Jangan nangis ada lepas, tapi sekarang kita nak baiki semampu yang kita boleh. Antaranya kita, kalau tengok latar belakang kita semua sedih tak? Kita semua dalam kesedihan. Kita tengok banyak kita mensia-siakan umur kita yang sebelum ni. Jadi sekarang ni ya Rab, dengan saki-baki umur yang ada, jangan abaikan ibadah malam kita. Bangun 1/3 malam untuk mengadu dengan Allah. Mudah-mudahan masa kita angkat tangan taubat pada Allah, Allah nampak kita. Masa Allah turun ke langit dunia tu, itulah di antara banyak jalan kita nak memperbaiki, antaranya jangan abaikan 1/3 akhir malam. Sebab dalam hadis Allah sebut, Kak Wan selalu sebut berkali. Bagaimana Allah sebut, aku turun ke langit dunia nak tengok tangan Hazizah, tangan Norini, tangan apa dia lagi, Lin, tangan Rafizah semua, Suzana semua tangan tengah duk angkat. Kita tahu dosa kita. Dan aku malu kalau aku hampakan mereka, betul tak Lin? Rasa tak? Rasa tak kekuatan kita untuk menebus balik kesilapan kita yang dulu? Betul tak? Alizah, semua kita dosa tak? Semua pendosa tak yang ada dengan Pak Kak Wan? Jadi kita nak bangun 1/3 malam nak memperbaiki apa yang kita telah sumbang, apa yang sumbing dalam hidup kita. Jadi itulah. Jadi jangan masa lalu jangan tangis tapi bangun. Kita boleh ganti tak hak yang lepas tu yang kita dah lalai, kita boleh cover tak sekarang dalam usia yang ada balance ni? Bagaimana cara dia? Bangun 1/3 akhir malam. Sebab tu kalau orang yang dalam kesedihan, banyak sedih, bangunlah 1/3 akhir malam. Kalau dia memang tak mau bangun 1/3 akhir malam, memang dia suka diri dia sentiasa dalam keadaan dirundung sedih, kecewa. Sebab tu bila bangun malam, ya Allah seronoknya Allah bersama dengan kita. Lagi apa dia lagi? Untuk nak cover balik dalam usia macam kita ni, dah dulu ni, dah banyak kita dah abai, dah berlalu apa kita nak buat? Daripada sekarang lah kita memperbanyakkan ibadah-ibadah yang Kak Wan selalu sebut. Ibadah apa? Buat mudah tapi Allah bagi ganjaran yang sangat besar. Apa dia ganjaran yang sangat besar? Antaranya apa dia? Bagi satu, apa dia apa ibadah itu? Ibadah apa? Sedekah. Sedekah. Lagi tu ibadah apa lagi? Halalkan orang yang berhutang dengan kita. Nampak tak? Yang ni susah lah. Yang ni kena fikir dululah. Betul tak Suzana? Nanti kita fikir, yang ni kena fikir dululah. Nanti Sat. Sentiasa berwuduk Ustazah. Senang. Okey, sentiasa berwuduk. Sentiasa ada wuduk. Jadi tu benda senang tak ambil wuduk? Senang tak? Kalau tak boleh, pakai botol mineral pun boleh. Sentiasa batal wuduk, ambil wuduk. Solat 2 rakaat, ambil wuduk. Maknanya kata sentiasa dalam wuduk, dalam penjagaan Allah. Semua kena perbaiki.
Jaga waktu, selalu Kak Mas sebut, jaga waktu antara waktu-waktu nak tidur. Jadikan amalan nak tidur tu satu amalan yang sangat kita teruja. Jadikan aktiviti sebelum tidur tu satu yang sangat berharga untuk jadikan amalan sebelum tidur merupakan satu amalan yang berharga untuk kita. Kena ubah cara hidup kita masa nak tidur, jadikan semua amalan ibadah tu sesuatu yang berharga untuk kita semua. Kita mati je, insya-Allah dulu tak nak buat, tiba-tiba sekarang nak buat, tiba-tiba sekarang kita nak barulah ada kefahaman nak buat, kita jadi deras, kita akan buat tu insya-Allah mudah-mudahan dapat cover yang kita tinggal dulu. Terus buat, nanti insya-Allah dapat cover yang kita nak. Contohnya, antaranya yang dapat cover yang paling mudah, apa dia yang kita baca? Jazallah, bismillahirrahmanirrahim, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Ada tak Nabi ajar kita? Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Kita baca tu, setiap kali baca, pagi kita baca, dia akan penatkan malaikat untuk tulis selama 70 pagi. Betul tak? Selama 1000 pagi. Ditulis oleh malaikat sebanyak 70 selama 1000 pagi. Jadi 1000 pagi tu 3 tahun lebih. Jadi maknanya kita beramal hari ni, mati, maknanya kita dah mati, tak habis lagi malaikat tulis kebaikan kita. Sonok tak? Jadi maknanya kata amalan-amalan ni semua dapat cover tak? Sikit sebanyak cover yang kita lalai dulu. Masa-masa yang telah berlalu macam tu. Semua orang amal tak zikir tu? Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lepas subuh boleh, lepas subuh ikut yang amal sedikit pahala Belanda tu. Dia berujuk dalam buku tu. Jadi maknanya lepas subuh boleh dan juga sampai sepanjang hari pun boleh. Jadi maknanya baca sekali dapat dicatat oleh malaikat 70 malaikat selama 1000 pagi. Jadi maknanya kalau kita amal hari ni 1 hari 1000, lama tak? Dah mati lama, benda tu dia extend lagi. Hari ni tak habis tulis, hak esok lagi buat. Jadi orang cerdik tak? Sebab tu kena jadi orang-orang yang bijaksana. Tadi kita dah sebut tadi dalam bab-bab jangan tangisi masa yang lalu ni, untuk kita jadikan kita mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang-orang yang mukmin yang bijaksana, yang akan mengambil dapat ilmu, terus mohon kekuatan daripada Allah untuk dapat melaksanakannya. Itu sebab tu antara langkah terbaik ialah untuk apa dia Lin? Mengurangi kesilapan. Faham tak? Kalau tak buat silap, mustahil kita semua tak buat silap. Semua orang boleh mengaku kalau dia tak silap langsung sampai mati. Bolehkah tak buat dosa langsung? Mustahil. Jadi maknanya sebagai mukmin, muslimat yang bijaksana dapat mengurangkan kesilapan ataupun langkah-langkah kita. Kita tengok macam mana teknik iblis untuk menipu daya kita, jadi kita cuba hindari. Jadi kita tengok contoh-contoh yang berlaku pada umat-umat sebelum ini, pada diri kita sendiri pun, sebab untuk kita ambil pengajaran. Okey. Okey, ada soalan nak tanya ke? Ada soalan nak tanya ke? Bagaimana cara kita nak mewarnai kehidupan kita yang akan datang? Jadi maksudnya kena ada sifat yang ceria, kena ada jiwa yang ceria. Kena ada jiwa yang besar, bersemangat. Walaupun umur kita dah naik, kita kena jangan susut. Jangan susut kekuatan hati kita. Kekuatan, semangat, ceria, kita kena terus. Kalau kita ada asyik dirundung malang, asyik berfikir masalah-masalah tu, paling sedih kesian kalau usia kita yang dah banyak ni, asyik duk fikir tentang masalah, satu persatu masalah yang kita fikir. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya, kadang kalau kita teringat balik dosa-dosa kita yang sebelum-sebelum ni, maksudnya Allah tak ampunkan ke macam mana? Kalau selalu duk fikir dosa kita yang dulu tu, adakah sebab dosa tu tak diampunkan, bagaimana selalu duk fikir tentang dosa kita dulu ke? Bukan, dia kadang tiba-tiba terlintas, teringat macam tu. Baguslah. Ingat tu bagus. Ingat tu sebagai satu panduan kat kita. Kita ingat, mana boleh kita nak lupa terus dalam fikiran kita.
Cumanya kita diminta jangan ulang lagi. Kesilapan yang kita buat tu memang mana boleh buat lagi, otak kita sihat tu kita akan ingat. Kalau kita ingat dosa-dosa kita tu membawa kita untuk apa? Untuk memperbaiki, itu yang dituntutlah agama. Jangan kita ingat dosa kita, lepas tu kita peluk tubuh. Duk sedih. Alangnya dia, aku ni dah banyak dosa dah banyak dah. Contoh macam orang yang lama bergulman dengan pelacuran ni, lama buat maksiat ni, dia rasa dia tak ada peluang lagi di sisi Allah. Tak, kita ingat dosa tu bukan maksudnya suruh kita peluk tubuh. Untuk kita gerak segera bertobat dan tak ulang lagi dosa-dosa tersebut. Baguslah kita ingat. Ingat dosa tu dan menyesal adalah pahala untuk kita semua. Kalau kita ingat dosa kita dulu, kita malu tak hari ni? Rasa malu tak? Malu Rasa pada malu. Allah. Ustazah. Malu pada Allah. Kita rasa macam, tu macam adik kata dia ingat. Sebab tu, kita tengok kita tak mungkin nak mengubah seluruhnya. Sampai kita jadi baik bersih sebelum tu, tak mungkin. Nampak tak? Bolehkah kita nak ubah semua terus? Tak mungkin. Hanya sekarang ni kita nak buat apa? Nak kurangkan dia. Nak kurangkan, kalau boleh kita nak buang sampai zero. Secara total kita nak buangkan dia. Kesalahan, cubanya apa yang menjadikan peristiwa-peristiwa masa lalu kita, maksiat-maksiat kita lalu yang kita buat dulu, hanya satu cara yang boleh digunakan untuk menjadikan peristiwa masa lalu kita tu sebagai kayu ukur, iaitu kita tengok kesalahan masa lalu itu dan mengambil pelajaran daripadanya, lalu lupakan secara total. Kalau boleh lupa adik, kita lupakan terus. Nanti terus kita perbaiki. Terus perbaiki, taubat, jangan ulang lagi. Ustazah, Ya. ada satu hadis riwayat Muslim daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali dari buku Jadid Hayatak tu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Jika kau ditimpa sesuatu kesulitan, jangan berkata, andai saja dulu aku berbuat begini, berbuat begitu. Tapi katakanlah Allah sudah mentakdirkan, qadarullah. Apa yang dikendakinya pasti dilakukannya. Sebab kata-kata kalau, seandainya, dapat membuka pintu bagi syaitan. Syaitan. Betul. Betul. Allahu Akbar. Tengok macam mana Nabi SAW bersabda tadi. Mintalah pertolongan kepada Allah. Sebab tu kerja kita adik, kena minta tolong Allah je. Hari ni nak duduk hari ni sini pun, nak bercakap kita minta tolong Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Tak boleh lemah, sebab tu kita kena ada jiwa ceria, bersemangat, berjiwa besar. Kena ada jiwa besar, kena ada rasa ketagih, tahu ketagih? Tahu perkataan ketagih? Kena ada rasa ketagih, kena rasa terdesak, rasa diri terdesak sangat. Sebenarnya kalau sebaya umur Kak Wan yang ada sini semua, sepatutnya duduk zon yang terdesak dah ni. Faham tak? Kalau dekat hospital tu duduk kat mana? Dekat kecemasan. Kalau dekat hospital ni, sebaya umur Kak Wan ni dah duduk kat tempat kecemasan, tahu kecemasan macam mana? Kena tindak segera. Mintalah pertolongan daripada Allah dan jangan bersikap lemah jika kamu ditimpa suatu kesulitan. Jangan berkata, andai saja dulu aku berbuat begini dan begini, tetapi katakanlah Allah sudah menakdirkan apa yang dikenakinya, pasti dilakukannya. Sebab kata seandainya dapat buka pintu syaitan, faham riwayat Muslim. Sebab tu dengan sikap macam inilah kita mampu menghapuskan masa lalu yang suram dan mengawal langkah dengan penuh cermat dan harap. Nampak tak? Itulah di antara, dah berlakulah. Benda dah berlaku, jadi kita pun bertobat. Jangan kita duk kata seandainya. Nanti syaitan akan buka lah. Kita tak yakin dengan takdir Allah. Sebab tu kita ditanam, sebab tu kita tengok lafaz La ilaha illallah. Kalau setakat kita memahami La ilaha illallah, tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah, budak-budak pun boleh baca. Sebab tu nak memahami maksud La ilaha illallah tu sampai hadam, maksudnya tidak akan menimpa aku kalau tidak ada dalam takdir. Kalau Allah dah tulis dah dan kita mensyukuri tak? Kita mensyukuri sampai saat ini Allah takdir kita jadi Islam. Syukur tak? Sampai saat ini kita mensyukuri nikmat Allah takdirkan kita jadi Islam. Dan ada tak Nurini yang umur 50, masuk 51, 52 jadi murtad? Ada tak kita tengok? Ada.
Hari ni umat sebaya kita ni 50-an ke atas banyak jadi kena dibetulkan akidah tauhid. Betul. Ada yang solat pakai niat sampai hari ni, sampai macam tu. Jadi kita mensyukuri masalah. Kita tengok macam mana ni. Kita tengok masa orang. Ni kita sedang malui ni masa kita ni. Belum mati lagi. Kita sangat seriau, tahu seriau tak? Bila Tahu. berita jadi kepada seriau tak Nur ini dalam keadaan macam ni, umur tinggal baki je, tiba-tiba terjebak pada rosak akidah tauhid. Jaga kita dah. Takut Ustazah kan saat-saat terakhir kita ni. Saat takutlah kita siapa tahu. Takut berubah. Sebab apa? Sebab dia ditakdirkan. Sebab tu bila ditanya pada satu syekh, syekh boleh berzina tak? Anak murid tanya. Syekh boleh berzina tak? Syekh mau tak berzina? Syekh akan berlaku zina tak? Apa pula tidak? Kalau dah memang takdir aku ditulis nak zina, aku akan laku zina. Tapi aku segera bertaubat kepada Allah, itu yang kita nak belajar. Tapi segera aku akan taubat kepada Allah. Nampak Sebab tu kerja kita ni, kerja minta tolong Allah, ya Rab, tolong ya Rab, aku lemah. Tolong himpunkan kami semua dalam majlis yang baik-baik, bersama orang baik-baik ya Rab. Tolong bagi ke kami faham dan ilmu agama ya Allah. Tolong bagi kami semangat, beri kami kekuatan, beri kami bimbingan. Tolong, semua nak kena minta tolong Allah. Jangan sampai nanti orang yang tak minta tolong Allah ni, dia bergantung dengan kebolehan dia. Bila bergantung dengan kebolehan sendiri, habis sia-sia semua boleh burn. Nanti datanglah riak dan takabur. Sebab tu dalam hadis ni sebut untuk kita nak memahami. Faham betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Khadijah. Saya nak tanya tadi Ustaz katakan kita saya tak pandai cakap kata taklah Ustazah. Ni kita malam bangun 3/1 kita pukul berapa boleh macam ni bangun kita? Okey, waktu malam, ibadah malam ni dia dibagi 3 peringkat 1/3 awal malam, 1/3 tengah malam, 1/3 akhir malam. Kalau awal malam ni lepas isyak ni, sebelum tidur tu pun dah awal malam dah, sampai pukul 1 tu dah kira awal malam dah, bagilah 12 jam bagi 3. Jadi makna tu awal malam, pertengahan malam tu sampailah pukul berapa? Pukul 2, pukul 3, 3 lebih pukul 4 gitu, awal malam. Bagilah 12 jam bagi 3. Tapi kalau yang hujung tu, 1/3 akhir malam adalah yang paling afdal. Afdal dan pukul 5, pukul 4:30, pukul 5 tu adalah waktu yang afdal. Jadi kita ada pilihan nak bangun pukul berapa kita nak. Allah tu maha baik, bagi kita pilihan. Kamu tak boleh bangun malam, buat sebelum ni. Sebelum dalam waktu pukul 1, ambil awal. Ada orang tak boleh tu, dia kena pukul 3, silalah raih. Yang penting jangan laluilah waktu-waktu malam dalam usia macam kita ni, memang tak boleh dah. Apa akan jadi pun, pergilah musafir ke, dalam keadaan apa pun tetap wajib untuk kita ni kena raikan. Kalau nak tengok dalam hadis tu, waktu yang afdal 1/3 akhir malam. Waktu sahur waktu sahur. Waktu sahur pukul apa? Kalau subuh 5:30, sahur pukul apa? 5:10. Waktu sahur pukul apa? Pukul 5 minit, 5-10 minit. Daripada waktu sahur pukul 5:30, waktu sahur subuh 5:30, sahur lebih kurang berapa? 5 minit. Lebih kurang macam tu lah. Betul tak? Sebab Allah sebut dalam surah Al-Dhariyat dan ayat-ayat lain Allah sebut orang yang bangun di waktu sahur untuk minta ampun kepada Allah. Jadi kita disebut bangun malam ibadah, solat, kita tahajud, kita berdoa, berwirid pada Allah. Apa yang kita nak? Kita nak seluruh kerangka ibadah kita buat tu, kita nak benar-benar Allah ampun dosa kita. Kalau soalan yang tanya Kak Wan tadi, kalau tanya saya sangat sukalah 1/3 akhir malam. Sebab apa? Kadang-kadang admin ni nama apa Kak Wan tak ingat nama. Ni saya. Nama apa ni? Siti Khadijah. Oh, Siti Nur Khadijah. Hakiah. Admin ni yang duduk depan Kak Wan ni. Amira Ustazah. Amira. Saya Amira, yang tadi tu Intan. Intan, mudah-mudahan diberi kemudahan. Kita tengok okey tadi soalannya kalau tanya Kak Wan suka 3 akhir malam jadi akhir malam ikut suka kita lah, tapi akhir malam tu sebab Allah sebut dalam Quran, orang yang cerdik dia bangun waktu tu untuk mohon ampun dengan Allah, minta ampun. Sebab waktu 1/3 akhir malam Allah turun ke langit dunia, buatlah solat apa?
Saja aku solat sunat tahajud 2 rakaat boleh, sunat taubat boleh, sunat witir boleh, semua ada. Dan istighfar boleh. Dalam solat tu sendiri kita bertaubat pada Allah. Dalam solat tu kita bertaubat dengan Allah. Sebelum solat tu pun kena taubat pada Allah, istighfar. Dalam solat tu pun boleh rosak solat kita. Dalam solat tu boleh rosak sebab ada apa? Kadang-kadang nak tunjuk kat orang. Kalau orang ramai kita pun betul lah. Mak Ninah kita pun duk elok, bangun tertib, semua jaga elok sebab orang tengok. Tu boleh jadi binasa solat tadi. Sebab tu dalam buat solat pun nak kena. Sebab tu dalam rakaat Subhana Rabbiyal Azim, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma afili. Kita diajar untuk taubat masa Allah maafillah. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma afili. Kita minta ampun dengan Allah. Dalam tahiyat akhir sebelum bagi salam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta fa'fili maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi makna kata betul tak ni apa ni Intan betul? Makna kata kita bertaubat sampai dalam solat, dah keluar solat bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Makna kata dengan umur yang saki-baki tu yang ada hari ni, jangan tangisilah masa lampau. Maksudnya takdir kita macam tu, kita raih je. Tapi dengan baki umur yang ada ni, kita nak jadi lebih ceria, lebih semangat, lebih mantap dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan kefahaman akan bentuk kita jadi orang yang tak banyak sedih. Tak naklah nak sedih, asyik sedih, sedih lagi, sedih dengan suami, sedih dengan anak, sedih dengan sahabat. Rugi tak? Meneruskan kehidupan yang saki-baki dalam keadaan bersedih. Tak naklah. Sebab tu kena ceria. Kena ceria, kena bersemangat, kena suka. Jadi dengan kefahaman kita ni, kita rasa seronoknya sebab Allah, bila kita ingat Allah, Allah akan ingat kita insya-Allah. Boleh faham ya yang tanya soalan tadi, pukul apa nak bangun? Silalah Sebab tu mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Jika kamu bersikap ditimpa satu kesulitan, Allah ada ujian dekat kita, tu jangan kata andai saja dulu aku buat gini dan beginilah. Nak andai apa, benda dah berlalu. Seandainya tu tak percaya pada takdir. Bila seandainya dia bergantung dengan diri dia. Bila sebut seandainya, jikalau itu bergantung. Kecuali benda yang belum berlaku. Contohnya nak buat kenduri kahwin anak. Nak buat kat hotel ke, nak buat kat dewan. Kalaulah buat kat hotel, macam ni. Kalau buat kat dewan, lagu ni. Itu boleh guna kalau. Benda yang belum berlaku. Kalau benda yang past tense dah berlaku, tak boleh guna kalau. Sebab nanti bagi ruang untuk setan. Sebab apa? Sebab dia tidak yakin dengan takdir Allah. Nampak tak? Jadi maknalah, tak apalah kita macam ni. Kalau dulu dah kita memang dah lalai, kita mengakulah kita lalai. Jadi sekarangnya kita masuk syurga pun bukan dengan ibadah kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Datang dekat Allah sebagai pendosa. Bagaimana cara pendosa kita pergi jumpa Allah macam mana? Itu cara dia. Kalau siapa yang tak nak bangun malam, dia rasa dia memang bagus. Macam itulah. Kalau dia rasa dia memang bagus, dia tak bangunlah malam. Salah satunya nak ukur kita ni, kalau kita tak bangun malam, confirm untuk dia kita ada dosa. Banyak dosa siang tadi. Itu antara yang kita nak cermat diri kita ni. Andai saja dulu aku buat begini-begini, tapi katakanlah Allah sudah menakdirkan apa yang dikenakinya, pasti lakukan. Sebab kata seandainya itu bukan ruang untuk syaitan. Dan Quran juga banyak mengajar kita untuk melihat masa depan. Dan kita tak tangisi lagi masa-masa yang telah berlalu. Tak perlu meratap. Tak perlu nak rasa apa dalam keadaan kalam gelap hati. Dan sikap orang beriman bukan macam tu. Sikap orang beriman bukan macam tu. Tidak ada sifat putus asa. Siapa yang ada sifat putus asa ialah iblis. Jadi, siapa yang berputus asa dengan rahmat Allah, dia telah memakai pakaian iblis. Betul tak? Iblis memang putus asa. Jadi kita ada harapan. Sebab tu kita tengok contoh-contoh dalam Quran, dalam hadis. Bagaimana orang tu, tengok bakat orang suka ambil contoh tukang sihir. Fir'aun. Dia sembah pun Fir'aun. Dia pun sembah Fir'aun tu Tuhan. Lagi dahsyat. Tapi dengan terus beriman, tengok ayat Allah terus bersungkur. Masa tu dia pun tak pernah buat tahajud. Dia pun tak baca Taurat, tahajud semua tak ada. Maknanya tadi orang tak beriman, tak ada amalan pun. Zero. Maksudnya kalau di akhirat tu tak dapat amalan, kosong. Tapi sebab dia taubat masa tu juga, dia dibunuh, akhirnya masuk syurga. Nampak tak? Nampak tu tunjukkan bahawa
hebatnya Allah dalam memberi keampunan. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Nah, sebab tu kita jangan rasa lemah diri. Langkah yang terbaik untuk kita lakukan kena buat apa? Apa yang terjadi sebelum ni, apa yang berlaku, kita cuba selesaikan dengan baik. Kalau hutang puasa banyak, selesaikan sekarang. Hutang yang melibatkan dengan orang, selesaikan. Betul tak? Kalau dah dia murtad, kembali kepada akidah agama yang benar. Kalau kita bercampur, dulu rosak sebab bercampur ramai. Kecilkan kita punya apa? Kecil kita hari ni dengan kita punya kena jaga hubungan siapa yang layak untuk kita bercampur. Sebab tu hubungan kita dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia juga kena jaga. Nah. Okey nah. Ni nak masuk bulan Rejab tak lama dah. Jadi tengok bagaimana sikap kita. Kita Ramadan Karim tak lama lagi, Rejab, Syakban, Ramadan. Jadi bagaimana sikap kita, boleh jadi Ramadan dulu kita tangisi Ramadan yang lepas. Sedih dengan Ramadan yang dulu. Boleh jadi sedih tak? Boleh jadi tak 10 tahun akhir kita lalai sibuk dengan shopping. Jadi maknanya untuk kita belum tentu lagi kita dapat hidup dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena ada wawasan kita. Ni bulan Rejab ni kita nak sebab tu selalu kena anggap setiap bulan, semua bulan tu adalah bulan Ramadan. Kena anggap macam tu. Duduk dalam bulan mana pun sikap kita tak kurang. Duduk bulan mana pun itulah kita behave macam mana kita duduk dalam Ramadan Karim. Jadi momentum tu nak jaga. Ni masuk bulan Rejab ni, time peluang untuk nak qada puasa. Mempertingkatkan tenaga kita. Dalam kita nak ibadah pada Allah dengan ilmu. Belajar macam mana pengisian bagaimana untuk kita nak raikan Ramadan Karim yang akan datang. Itu cara orang yang nak memperbaiki dia. Kalau dulu dia rasa dia lemah, sekarang dia nak lebih baik. Jangan kita pandang kita bagus. Jangan pandang yang kita dulu semua bagus. Kalau kita pandang kita dulu bagus, maknanya paling cepatlah akan binasa. Jaga, perbaiki adab kita, hubungan kita dengan Allah, perbaiki Quran kita. Tengok dalam umur macam ni, dalam umur kita macam ni, dah sampai hujung-hujung dah. Jaga akidah tauhid kita. Jaga akidah tauhid kita. Tauhid kita jelas, kita tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, kalau kita mengerjakan umrah Ustazah, kita kat sini, kita kalau solat subuh, kita baca doa kunut. Tapi kalau kita sampai dekat sana Ustazah, perlukah kita baca kunut tu ataupun kalau tak baca kita kena dengan sujud sawi Ustazah? Oh, kat Mekah ke? Kat Ya, Mekah Ustazah, ke? kat Mekah. Kat Mekah ke? Kat mana-mana? Kat Mekah ke mana-mana kita pergi, kita kena tahu dulu apa hukumnya dalam solat subuh tu. Dalam solat subuh tu apa hukum dia? Apa hukum dia baca doa kunut dalam solat subuh? Apa hukum dia? Sunat Ustazah. Semua faham lah, kena tengok dulu. Sekarang solat subuh, doa kunut tu adalah sunat muakkad lah, sunat. Mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi mazhab lain tak ada kan? Ada mazhab lain tak ada. Jadi kita mazhab Imam Syafi'i doa kunut. Kalau kita duduk kat negeri Mekah, negeri tu kita minoriti. Kita golongan minoriti. Di sana majoriti dia semua tak macam doa kunut. Jadi kita macam mana? Jadi kita ada pilihan. Kalau imam tu pun masa itidal tu, imam pun bagi ruangnya masa yang panjang. Betul tak? Kadang-kadang lama masa itidal dekat Mekah, boleh baca. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait. Tiba-tiba imam pun terus sudah ikut je. Tak baca habis pun tak apa. Ada pilihan, tak nak baca pun tak apa, nak baca pun boleh. Tapi kita pun dah belajar. Dalam solat tu, doa tu adalah lebih baik kamu berdoa dalam solat. Doa pula masa itidal dibolehkan. Sebab dia rukun panjang. Jadi makna kata, masa biri tu dek, bacalah setakat yang kita mampu. Kalau tak nak baca pun tak apa.
Kalau tak nak baca pun tak apa. Faham? Kalau tak baca, dia tak perlu ke sujud sawi ke Ustazah? Nak sujud sawi boleh, tak nak pun boleh. Sebab kita dekat sana, kita di sana. Kita majoriti sana, ikut imam sana. Faham Terima kasih Ustazah. Kak Wan pernah? Kadang-kadang sujud sawi, kadang-kadang tidak. Terpulang, ada pilihan. Dan boleh pun nak baca doa kunut di situ. Walaupun imam tak baca, dengan sekadar yang mampu. Okey? Baik Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya nak tanya, tadi Ustazah ada mention pasal jaga hubungan kita dengan Allah. Macam mana kalau kita dengan orang sekeliling? Hubungan kita dengan orang sekeliling. Maksudnya dulu bersapa, sekarang tidak bersapa. Macam mana tu hubungan tu? Perlu ke kita yang kalau bagi kita terasa tak bersalah tapi perlu ke kita minta maaf? Berjumpa dengan orang tu macam mana tu Ustazah? Terima kasih Ustazah. Sekejap ni, siapa tu kena angkat tangan sekejap ni. Dekat TikTok dia kata kena angkat tangan ke doa. Dalam doa kunut tu nak angkat tangan boleh, tak angkat pun boleh. Kalau kita dekat sana orang tak angkat, kita duduk itu pun boleh. Kita biri tak angkat tangan pun boleh. Kalau kita duduk dalam mazhab kita ni, angkatlah tangan. Kadang saya nak angkat boleh, tak angkat pun boleh. Maknanya kata di sana kita saya jawab soalan kat sini dah. Angkat tangan boleh, tak angkat tangan pun boleh terpulang. Dua-dua boleh. Okey dah. Okey, soalan tadi jaga hubungan. Jaga hubungan kita pun tengok masa silam kita banyak benda yang tak elok dosa kita buat. Bergaduh dengan orang ini, bergaduh dengan orang ni, masak muka semua. Masa zaman kita tak belajar. Sekarang kita dah belajar, kita tahu hubungan hablum minallah, hablum minallah dengan Allah kena baik. Sebab tu kalau dapat kasih sayang Allah dan Rasul, jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau kita jumpa Islam ajar macam mana? Tak payah berlebih-lebih. Jadi kita jangan, kalau jumpa senyum. Jumpa tegur. Dan boleh pun dalam solat kita doakan mereka semua. Sebelum tidur pun diajar bagaimana untuk memaafkan orang yang telah buat dosa dengan kita. Dan semua diajar sebab apa? Ingat tak? Bagaimana satu lelaki Rasulullah tak ahli syurga. Jadi sahabat pergi ke rumah dia nak tengok. Macam mana amalan dia? Akhirnya tanya, apa amalan kamu? Saya sebelum tidur saya memaafkan semua orang. Tengok ahli syurga. Walaupun malam tu dia pergi tak nampak pun 3 malam dia bangun malam. Tapi sebab hati dia clear, tidak ada musuh dengan orang, dia pun memaafkan. Jadi senang. Jadi senang kita memaafkan orang. Betul tak soalan tu tadi? Betul tak? Jadi macam mana kalau dia kita senyum Juliana, senyum. Kalau perlu, kalau dah jumpa dalam majlis, salam. Salam ya. Faham. Kalau sakit pergi ziarah, mati pergi ziarah. Okey. Faham Ustazah. Terima kasih atas penjelasan. Betul tak? Jadi Betul. semua benda ni semua kita alami lah semua benda ni. Sangat memerlukan kekuatan. Kadang-kadang bila kita alami dengan orang-orang yang susah nak bicara juga pun. Jadi sangat pun senang je. Kalau kita hadapi orang macam ni, Nurini, kita hadapi, anggaplah kita salah, semua kita yang salah. Betul. Anggaplah kita salah, tak apa-apa, dia saya salah. Sebenarnya macam tadi Kak Wan sebut, sebenarnya kamu baru tahu sikit je keburukan saya. Banyak lagi keburukan yang kamu tak tahu. Senang, betul tak? Sebab tu ulama pun ajar, Sayyidina Umar pun, kalau kata dalam kawasan tu munafik, dialah orang yang munafik. Sayyidina Umar kata. Kalau dalam ni siapa dikatakan munafik, akulah munafik. Sebab tu adalah sangat nikmat bila kita merasakan kita berdosa dan kita jahat, tak apa. Jangan kita rasa kita sangat bagus, kita baik, itunya permulaan untuk binasa. Tak apa, kalau orang kata kita jahat, kita tak bagus, kita apa pun railah. Bila kita sedar yang tu, mudah-mudahan kita akan jadi lebih baik. Boleh faham? Faham Ustazah. Terima kasih. Lagi? Ada soalan lagi? Kita sampai pukul berapa ya? Terpulang Ustazah. Masya Allah. Tak apa, kita sikit lagi Kita sikit lagi. Antara juga pun dalam kita meneruskan kehidupan kita
Dengan masa-masa silam banyaklah semua. Kena taubat dengan Allah daripada dosa-dosa besar semua. Perbaiki amalan. Bertaubat satu, lepas tu memperbaikikan ibadah kita. Ibadah kita tu cari yang boleh cover. Yang mana hak kita tinggal dulu lama. Cari amalan-amalan yang buat sedikit tapi pahala dia gemuk. Pahala dia besar infaknya. Supaya kita deras nanti. Kita tidaklah sampai tertinggal ke belakang. Sampai tak tertinggal. Jangan jadi malas lah. Kena ada ilmu juga apa ibadah yang patut buat. Ada orang sampai tak buat solat sunat. Kesian tak? Sampai ibadah gemuk. Sampai ada orang sampai tak mau langsung solat sunat. Boleh pun nak berlaku dalam sunat. Tapi kalau dah kita hutang dengan Allah banyak, utamakanlah yang kita yang fardu tu dulu. Namun taklah bermakna sampai tak boleh buat solat sunat. Faham Sebab tu kita kena ada yang soalan adik tadi ni. Kena apa ni, siapa yang tanya? Kena ada dalam diri kita semua tu, kena ada keutamaan memberi manfaat pada makhluk orang lain. Kena ada sifat isar. Kena ada sifat isar dalam diri kita. Kalau dulu nampak mungkin kita sombong dulu. Masa kita muda-muda dulu kita sombong, kita ada lagak sikit ke. Jadi kita nak, bila dalam usia macam ni, kita nak jadi kita orang yang dapat memberi manfaat pada orang lain. Kita nak bentuk diri kita yang ada nilai. Nak bentuk diri kita yang ada nilai. Kalau sebelum ni kita rasa kita tak ada nilai apa dalam hidup. Habis masa macam tu. Jadi masuk dalam keadaan usia macam ni, kita nak cuba jadikan kita jadi hebat. Nak jadi kita hebat, manfaat, ada nilai. Manfaat kita sebagai orang Muslim. Jadi sebagai penting dalam hidup kita untuk jadi orang yang ada nilai dalam masyarakat. Biar duduk kalau sini dekat Gema Nur Iman, siapa yang ada nilai semua, biar kita, walaupun benda lain kita tak boleh buat, biarlah kita jadi admin pun tak apa. Faham tak Intan? Faham tak? Kita boleh jadi admin pun jadilah. Walaupun ya Allah aku tak boleh menyampaikan ilmu, aku tak banyak ilmu nak sampaikan dalam keadaan kuliah ni. Tapi ya Allah beri manfaatlah aku biar aku ada nilai dalam hidup. Nak ada nilai ni mesti kena ada apa? Pembuktian. Nak ada nilai-nilai diri ni kena ada pembuktian. Tak apa ya Allah, dengan cara ni kita nampak macam kecil, jangan remehkan perkara yang kecil. Kadang-kadang kita nampak ibadah yang besar-besar tu, kita nampak macam, oh inilah dapat tolong kita di akhirat. Tak. Allah tengok yang mana ya Allah yang murni yang hanya kita buat tu. Sebab tu mudah-mudahan kita diberikan ya Allah kekuatan untuk menambah nilai kita dalam kita, tambah nilai dalam keadaan hidup. Walaupun contohnya, kalau contohnya kita duduk kat taman tu, paling tidak pun, biarlah lorong yang kita duduk tu ada manfaat dekat orang lain. Lorong yang kita duduk, contoh lorong kita lorong 5, lorong 3, ada 7 rumah kat situ, biarlah kita memberi sumbangan pada 7 tu, orang dalam 7 rumah tu akan dapat manfaat dengan kehadiran kita. Dulu kita buang masa langsung. Sekarang ni kita duduk ni, kita kena berbaik dengan jiran. Boleh apa yang boleh bagi manfaat, gembirakan orang. Itu yang kita kena buat. Tengok Allah puji Nabi Ibrahim. Nak pergi masjid belajar, nak duit je, apa yang mendatangkan duit dia nak. Doakan ibu saya umur 75. Nak pergi masjid belajar, nak duit je, apa yang mendatangkan duit dia nak. Doakan umur 75 nak duit ni, siapa sebut ni? Jangan silap mungkin apalah. Sebab tu umur dah besar, umur ni siapa dia tu? Ibu umur kadang-kadang umur 70 lebih, 80 lebih ni, kadang-kadang cara berfikir dia tak sama dengan kita. Faham Amira? Tak sama dengan kita. Kita menghadapi anak-anak ibu kita, jadi kita kena bersangka baik dengan mereka. Kadang-kadang cara berfikir tak sama dengan kita. Kadang-kadang kita nak fikir, nak mak kita fikir macam kita. Tapi masa dah berlalu, tak mungkin sama. Kita pun tak tahu esok kita 75 umur fikir macam mana. Okey, mudah-mudahan semua itulah dalam kehidupan ni, macam-macam ujian yang berlaku. Okey, faham? Mudah-mudahan kita bagi manfaat pada orang lain. Tengok Allah puji Nabi Ibrahim AS. Allah sebut dalam Quran satu badan tapi merangkumi satu umat. Hebat. Mesti kena belajar ada jasa. Kena belajar untuk jadi orang yang berjasa. Berjasa pada apa? Pada agama, pada masyarakat. Kalau setakat kita penting dia solat kita, haji kita,
bersifat ananiah. Sebab tu Islam menuntut kita mesti ada amal makruf nahi munkar. Bukan itu so kita duduk solat kita aja, kita mesti kena campur dengan masyarakat. Sebab tu selalu kat orang sebut untuk jadi orang yang Allah kasih dan sayang, pasti kena jaga hak Allah. Jaga hukum agama Allah, apa keperluan yang Allah nak kita kena tunaikan. Solat di awal waktu. Contoh, kena jaga hak-hak Allah tu dulu. Yang mana haram kita tinggalkan. Yang kedua, jaga hak Rasul. Besarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ni kita berada dalam kuliah juga dalam salah satu platform untuk membesarkan syiar Nabi Muhammad SAW. Yang tiganya apa dia? Sentiasa berkorban. Tengok ada infak kat mana, yang mana boleh kita infak. Berkorban RM2 masa dan tenaga. Hari ni masa kena korban tak masa ni. Macam admin nak tunggu-tunggu seorang-seorang nak masuk, nak tik-tik masuk ni semua kena tunggu, tak boleh bangun. Sebab kalau bangun kan, nanti dalam masa yang sama juga mendorong kita untuk belajar. Kadang-kadang kalau kita tak jadi admin ni kan, boleh jadi kita pun tak belajar, tapi Allah pilih kita jadi admin, duduk sekarang depan ni. Jadi menuntun kita untuk jadi, Allah tarik kita dengan jalan macam ni. Macam juga orang yang kita tengok kerja macam sahabat saya, dia rajin jaga masjid. Sekarang dia dah dekat ni, dekat Turki, kat sana. Dia tengok suka jaga masjid. Suka jaga. Akhirnya, seronok tak? Hebat tak jadi orang jaga masjid? Kita nampak macam ya Allah, macam tak ada apa-apa kan? Tapi hebat tak? Dapat itikaf dalam masjid, seronok tak? Kita boleh dapat itikaf dalam masjid selalu tak? Tak. Kalau pergi masjid, kalau tak pergi masjid tak dapat itikaf kan, betul tak? Tapi bila dia kerja dekat Ya. situ, bila dia kerja, kawan dia kerja dekat situ pun, jaga masjid. Dulu dia jaga masjid Sultan Abu Bakar. Sekarang dia dah pergi Turki. Jaga kat situ maksudnya dia sentiasa dalam keadaan niat itikaf, sentiasa itikaf dalam masjid. Bernazar untuk itikaf dalam masjid. Sentiasa ada wuduk. Dan sentiasa dapat solat sunat tahiyatul masjid. Untung tak orang macam ni. Jadi Untung sangat-sangat Ustazah. itulah nilai dia tu, setiap orang nilai. Bukan kata mesti kena ada ilmu banyak, tapi Allah bagi tengok kat mana kita boleh popularkan diri kita. Kat mana boleh kita popularkan kita, kat mana kat masjid cara lagu tu. Dengan cara apa? Orang lain tak boleh, kita popular tak? Nak banding orang lain semua. Orang lain banyak ilmu tapi tak ada peluang itu. Akhirnya dia selalu dapat solat, dapat solat di awal waktu, dapat jawab azan. Kita orang ni dekat luar pun kadang-kadang tak dapat jawab azan dengan sembang. Dia dapat solat di awal waktu, sentiasa duduk lama masjid. Anugerah yang sangat mahal. Sangat mahal. Kita kalau bagi peluang nak jaga masjid, mau tak? Mau tak nak jaga masjid? Mau, tapi peluang dia tak ada. Yang keempatnya apa dia? Yang seterusnya, itulah hablum minallah, hablum minannas. Dengan Allah kita baik, dengan manusia pun baik. Ada orang dengan Allah baik tapi dengan manusia no good. Tu kena baiki tu. Ada orang dengan manusia bagus sangat tapi dengan Allah tak bagus. Yang kelimanya apa dia? Ingat lagi apa yang kau anda sebut. Orang lelaki kena imarahkan masjid, orang lelaki dan perempuan kena imarahkan majlis ilmu. Kena sentiasa committed kita dengan halakah-halakah ilmu. Okey, boleh faham tu. Mudah-mudahan. Sebab tu kita ni semua ada batasan dia Amira. Satu hari nanti pasti nama tercatat pada batu nisan. Kalau nak panjangkan umur, banyaklah amal jariah dan jasa bakti. Sebab apa? Selagi orang menyebut dan ingat kebaikan yang ditaburkan, tu kena ada jasa lah. Macam mana orang nak ingat, nak tabur tu kalau tak ada jasa? Betul tak? Kalau yang, selagi itulah kita masih hidup. Sebenarnya, selagi orang menyebut kita, ingat kebaikan kita yang ditaburkan, selagi itulah kita masih hidup. Macam tadi sebut, kalau orang sebut zikir. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mau ahlu zikir tu. Menyibukkan 70 malaikat untuk catat selama 1000 pagi. Hidup tak? Dia dah mati dah masuk kubur. Okay, makna dia tu masih hidup tak? Catatan amal masih ditulis. Sebab itulah umur kita ni ada batas dia, tak tahu bila nak mati. Anytime kita boleh meninggal. Satu hari semua orang ada batu nisan. Batu nisan tulis tak nama kita semua. Hari ni kita tengok batu nisan orang. Sebab tu kalau nak umur panjang barakah, banyakkan amal. Panjang yang barakah. Panjang umur,
Buat jasa bakti. Sebab jasa bakti nanti disebut orang sono, orang sebut. Selagi orang menyebut dan ingat kebaikan yang ditaburkan, selagi itulah kita masih hidup. Sebab tu ada juga manusia yang dapat nikmat dunia, tapi Allah hilangkan daripada hatinya. Ada yang dapat dunia cukup, dia sekadar saja, tapi syukur Tuhan bagi kat hati dia. Nampak? Ada orang sekadar je dapat nikmat, tapi sebab syukur, Tuhan ada dalam hati dia. Ada orang yang dapat nikmat dunia banyak, tetapi Tuhan hilang daripada hati dia. Semoga kita menjadi orang yang apa? Yang ketiga, gunakan dunia di tangan untuk memenuhi hati dengan makrifat ilahi. Gunakan dunia di tangan ni untuk penuhi hati dengan dapat kenal Allah. Boleh faham setakat tu dululah yang Kak Wan dapat sampai sebab Kak Wan pun ada kelas fizikal sekejap ni. Okey, Kak Wan buka dulu ruang, ada soalan nak tanya. Ustazah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya satu soalan. Masa kita nak buat solat duha dekat masjid, kita perlu buat solat tahiyatul masjid ataupun kita terus buat solat duha? Oh, kita masuk masjid. Kita dalam amal lah, lapang buat sunat tahiyatul masjid dulu. Oh, pasal ada orang cakap kata tak perlu buat solat yang tahiyatul masjid, terus buat duha je kata. Nama pun berbeza. Nama pun beza. Sunat tahiyatul masjid dan sunat duha adalah nama yang sangat berbeza. Betul tak? Beza tak nama sunat tahiyatul masjid dengan sunat duha? Beza. Yang keduanya, beza tak dari segi waktu nak lakukan. Sunat tahiyatul masjid tak kisah waktu mana haram pun boleh buat. Sunat duha dia ada batas waktu sebelum masuk zuhur. Okey. Jadi kalau kata tak perlu, kalau kita masuk dalam masjid, kita teruslah solat. Kalau kita ada wuduk, saya sunat tahiyatul masjid dan wuduk. Lepas tu sunat duha. Itu antaranya kita nak pilih yang terbaik. Okay, yang penting masuk masjid. Yang penting tu masuk masjid tu solat. Katalah imam tengah nak solat fardu, kita dah masuk dah. Kita pun tak duduk, kita diri, imam nak solat fardu, kita pun tak buat pun sunat tahiyatul masjid. Exemption, dikecualikan sebab kita raikan solat fardu. Bila kita solat fardu, maksudnya solat sunat tahiyatul masjid tu gugur. Jadi masuk masjid ni nak solat, kalau dia nak solat duha pun silalah sebab dia solat. Tapi kita terlepas tak peluang nak buat sunat tahiyatul masjid, sunat duha. Jadi makna kata, kalau kata itu di antara yang lebih beradab kalau kita buat sunat tahiyatul masjid, lepas tu buat sunat duha. Okey. Okey, terima kasih Ustazah. Apa ni? Kalau imam dah solat, kita tak perlu nak buat solat sunat tahiyatul masjid. Imam dah nak solat, kita masuk dalam masjid, orang dah mula dah nak solat sunat. Sunat apa-apa pun tak kisah. Jadi tak perlulah. Contohnya Kak Wan buat sunat duha kat masjid. Dah nak mula dah, kita datang belakang, orang dah duduk dekat saf dah semua. Jadi tak perlulah buat. Terus je lah. Ikut imam sunat duha. Bila kamu buat sunat duha, selesai dah lah. Bila kamu dah duduk, kamu tak perlu lagi nak buat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau orang yang cermat, nak jadi orang yang warak, dia masuk pastilah dia nak, ni sunat tahiyatul masjid. Ini sunat duha. Nama pun berbeza. Kalau dia nak lebih baik, lebih murni. Ibadah tu lebih murni. Okey, boleh faham? Semua Silakan ada senyap. soalan lagi. Kalau tak ada, boleh kita tutup Ustazah. Ya dah, semua senyap ni jemaat dah. Semua Ustazah, makan. kawan macam kat tangan tu Mira. Nak tanya ke soalan dia. Tak nampak. Tanya boleh? Sila. Kak Wan angkat tangan, Nolela angkat tangan, Hilmi, Ruku, silakan, Hilmi pun angkat Dia tangan. memang angkat tangan, Ustazah bunda. nak Dia tanya memang boleh? angkat tangan. Silakan. Apa ni kalau kelas duha tu dia buat dekat masjid. Tapi katalah kita saya lah contohnya datang lambat kelas dah mula. Kita nak buat solat tu nak buat solat sunatan tahiyatul masjid dulu ke terus dengar je kuliah tu kelas tu. Okey kan, macam-macam pandangan you akan jumpa nanti kan. Jadi kalau tanya Kak Wan lah, saya suruh buat sunat tahiyatul masjid, lepas tu duduk kuliah tu. Itu antara satu ya jawapannya. Nak jadi orang warak kan jadi orang yang alim. Jawapan dia nak jadi orang warak kan orang alim. Jadi soalannya
Jangan confuse. Ini majlis ilmu. Ini majlis ilmu wajib. Wajib untuk kita dengar. Ini solat sunat tahiyatul masjid adab. Jadi berpandu pada hadis Nabi SAW masa solat Jumaat. Nabi tengah atas mimbar. Nabi atas mimbar khutbah. Nabi nampak lelaki tu datang. Nabi duduk. Nabi kata, kamu dah solat belum? Kamu solat sunat, kamu solat dengan solat yang ringan. Nabi perintahkan dia untuk solat sunat tahiyatul masjid dengan ringan. Nampak? Jadi maknanya itu baru majlis ilmu kita. Ini Nabi dekat khutbah. Nabi atas mimbar. Jadi hak mana yang penting? Jadi kita jangan keliru. Jadi belajar kita. Masuk masjid kena ada adab. Adab kita itulah punca nanti. Nanti dah belajar ilmu jadi barakah. Sebab kita pun lebih beradab. Sebab tu masuk masjid adab dia. Mayang sunat tahiyatul masjid dulu. Kalau kita kata nak menuntut ilmu. Dalam kita duduk menuntut ilmu pun. Berapa banyak lara yang kita buat. Berapa banyak lara yang kita buat. Sembang. Kadang-kadang kita pun sembang kat situ. Kalau kita nak tengok lah. Jadi elok duduk tak sampai lama sekejap. Ya Allahu Akbar. Nampak tak? Allahu Akbar. Sekejap tak? Sekejap tak? Solat sunat tahiyatul masjid. Sebab Nabi kata kat lelaki tu solat yang ringan. 2 rakaat. Jadi kalau orang tanya, banyak juga tanya. Sebab nanti dia orang tanya kat yang tempat lain. Kata tak perlu buat. Sebab fardhu ilmu tu adalah wajib. Terpulang. Saya cuba jawab, kamu nak jadi orang yang warak ke orang yang alim? Nampak tak kan? Kalau warak memang dia akan buat. Dia akan lakukan. Sebab sunat tahiyatul masjid, masuk masjid buat. Kecuali solat tu dah nak mula, kita pun tinggal. Sebab ambil hadis tu yang Nabi dengan khutbah. Nabi dekat mimbar, Nabi suruh lelaki tu solat. Itu jawapan yang paling ni lah. Nanti tengok apa ni dalam Kak Wan mengajar kitab hadis. Sekejap ya, kita ambil. Tutup kamera sekejap. Okay, tengok antaranya buku ni Kak Wana mula mengajar Fiqh Al-Hadis. Fiqh Al-Hadis, Syarah Bulugham Al-Maram. Ini menceritakan tentang, ini dipanggil Tadabbur Hadis. Nanti kita akan jumpa, ni sangat menarik. Nanti dia ada terperinci, kenapa nak kena suruh dia siap ada dengan huraian. Contohnya kalau solat kiblat. Macam mana? Ramai orang tak solat sebab kiblat tak jumpa dalam kapal terbang. Kiblat macam ni ramai orang tak solat kan. Kalau kita dah solat kiblat salah pula tengok kiblat dah salah. Macam mana tindakan kita? Takkan confuse. InsyaAllah terjawab semua. Ada dipanggil tadabbur hadis. Walaupun kamu solat tanpa kiblat, kamu tak payah ulang lagi. Sebab bila kamu dah bersungguh untuk cuba tengok kiblat, solat tetap kena buat. Faham tak? Jadi maknanya jangan jadi kitanya sampai kita tidak memahami. Akhirnya, sungguh ramai juga kawan tengok yang kata, bila pergi majlis ilmu kat masjid, tidak perlu untuk solat sunat masjid. Cuma kawan jawab, nak jadi orang yang warak ke, orang yang alim. Okey, faham Terima kasih Ustazah. Okey. Buatlah. Ustazah nak tanya. Silakan. Ustazah, kalau kita pergi masjid, kita sampai, orang dah azan. Lepas tu, kita tak dapatlah nak solat tahiyatul masjid kan. Kita tunggu sekejap. Lepas tu dah habis azan, orang solat sunat, kita solat tahiyatul masjid, boleh Ustazah? Boleh. Tapi kita berdiri. Sejak ni ada orang tanya tolong Yelah, kita tak duduk lagi Ustazah, kita berdiri. Tak apalah, kita berdiri lah. Lepas azan tu lah solat sunat tahiyatul masjid. Okey, terima kasih Ustazah. Itu yang antara yang terbaik lah. Kita diri, habis tu kita pun terus solat. Kecuali imam dah kamat, tu dah lah kita tinggal. Kita berdiri. Sebab kalau kita tawaf di Mekah pun kita tawaf. Ni dah minta jawab soalan apa? Ke atas soalannya Ustazah, tulis lagi sekali, tak nampak. Ada orang tanya dekat TikTok ni tentang soalannya. Jadi Kak Wan pun tak dapat nampak ni. Okey, kita tengok dah. Kat atas soalannya tak nampak. Okey, kita tengok dah apa yang Kak Wan nak sebut. Kita pergi Mekah, kita nak pergi buat haji dengan umrah. Sekarang kita sampai masuk Masjidil Haram untuk buat tawaf sunat. Tawaf haji ataupun tawaf umrah. Betul tak? Cuba bayangkan macam mana kita naik kapal terbang sampai kat Khairul Manazil niat nak buat umrah ke, sampai terus kita pergi buat tawaf tak? Semua orang buat tawaf tak dulu? Kena buat tawaf kan? Tawaf haji, tawaf umrah.
Ya. Jadi kita semua orang tak buat tahiyat sunat tahiyatul masjid, tak buat dah kan? Terus pergi tawaf kan? Betul tak? Betul tak? Masuk masjid pergi tawaf. Betul Ustazah. Betul. Betul Ya kan? betul Ustazah, ya betul. Jadi kita pun tak duduk, kita jalan terus pergi tawaf kan. Daripada eskalator turun je kita terus tawaf. Sama ada tawaf haji, tawaf umrah silalah. Jadi sebab apa? Terus tawaf dan ramai tak sebut. Bila kita dah tawaf, maknanya exemption, pengecualian kita daripada sunat tahiyatul masjid, betul tak? Jadi ramai tak buat kan? Ya. Okey dah, okey. Jadi kita lepas je buat tu semua, lepas tawaf semua, kita pergi duduk dekat belakang tu, kita buat sunat apa? Sunat tawaf, betul tak? Tawaf. Ya, sunat tawaf. Kita akan saya masuk petang pula, adakah setiap kali masuk? Ni ada orang tanya tapi soalan ni tak dapat lagi sekejap ya, tak kita jawab. Jadi makna kata kita duduk buat sembahyang sunat tawaf, di situ kita niat sekali dengan sunat tahiyatul masjid. Faham tak? Walaupun keperluan dah buat tawaf tadi, makna kata kita dah tak buat solat sunat tahiyatul masjid tu sebab kita tawaf, terpulang. Jadi sekarang kita nak tak sunat tahiyatul masjid? Sebab tu sunat tahiyatul masjid tu besar. Ingat hadis tu je yang Nabi atas mimbar. Tegur dalam solat. Orang tu nak solat jemaat. So kamu kena buat dalam keadaannya ringan. Okey nah. Kita duduk halaqah ilmu 1 jam. Kita solat tak sampai 5 minit. Betul tak? 5 minit ke apa solat? Sunat tahiyatul masjid. Ambil yang ringkas. Ambil yang perlulah. Walaupun kita tahu surah tu makruh. Sebab kita nak ada pengajian, ambil Fatihah je lah. Betul tak? Dalam nak cepat, kita mesti maklum. Kita dah pandai dah solat aku nak cepat, betul tak kan? Pandai cepat. Betul tak? Semua dah maklum. Semua nak cepat, semua dah pandai. Okey. Solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf. Itu solat sunat lepas kita tawaf, kita akan solat sunat tawaf. Tak buat pun tak dosa, tapi rugi tak? Rugilah. Jadi lepas kita nak solat sunat tawaf tu, kita niat dengan sunat tahiyatul masjid. Boleh. Oh, ada lagi boleh soalan? combine Ustazah. Ustazah, Ya? ada soalan dekat chat ni daripada Teh Zawahir. Saya tak pasti Ustazah ada jawab ke belum. Mana yang lebih afdal, dengan azan sampai habis atau terus ambil wuduk? Yang lebih afdal dengan azan lah sampai habis. Nak jawab azan. Kalau tak jawab azan dengan habis, terlepaslah dua. Satu terlepas apa? Nak doakan Nabi. Nak selawat Nabi. Nak baca doa azan. Cuba tengok dalam kitab. Kelebihan dalam jawab azan. Kita pun dalam apa ni, kita azkar. Kita dah kupas lah macam mana. Kelebihan dalam menjawab azan. Sebelum jawab azan kita betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Allah sampai last tu. Ya Allah, Allahumma Muhammadar Rasulullah. Selawat Nabi dulu kan? Itu di antara sunnah yang semakin nak pupus. Menjawab azan selepas selawat Nabi selepas azan, itu pun semakin pupus. Jadi kita terus Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jadi kita terus jawab selawat Nabi, lepas tu baca doa azan. Pada doa azan kita doa mak ayah kita, rabbighfirli walidayya. Jadi kalau kita tak buat itu, pasti kita lepaslah kebaikan tu semua. Jadi maknanya kalau urgent sangat terlepas tak apa. Kita keluar dari bilik air, kita menjawab, kita khadar balik jawapan azan. Ada dalam 1157 pun sebut untuk kita khadar. Jadi kita keluar mai azan habis, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab balik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tengok, hayya 'alal falah ada doa makan tak itu? Allahumma ja'alna muflihun. Jadi kalau tak jawab Mani Amira, terlepaslah doa tu. Hayya 'alal falah. Kita pun jawab la haula wala quwwata illa billah. Allahumma ja'alni muflihun. Ya Allah, masukkanlah aku dalam kumpulan orang-orang yang berbahagia. Terlepas tak peluang? Lepas tak kalau nak masuk sana? Tak dapat doa tu rugi tak? Rugilah. Jadi maknanya kita pun banyak kali dah rugi. Itu tu masa yang lepas, betul tak? Kenang-kenang masa yang lepas banyak tak rugi kita? Jadi sekarang nak qada balik lah. Rugi banyak kita tu nak nangis lagi. Nak menangis ke? Tak boleh nangis. Kita nak jadi orang cerdik. Kena baiki, buat balik. Jadi kita dah terlepas, kita qada lah. Macam keluar balik ayat tadi. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahumma ij'alna muflihun.
Sadaqta wa barata. Allah akbar, Allah akbar, Allahumma ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad li Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barulah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, kan betul tak? Doa dalam tu, lepas tu rabbi'fili walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Nampak tak? Jadi banyak terlepas kalau kita lepas. Tu kita tengok kita silap banyak tak Amirah? Banyak tak kita silap Mama ni? Kita pun tak peduli, betul tak? Banyak, Masya Allah. Bukan dulu, sekarang. Bukan dulu, now. Sekarang pun kita dalam keadaan macam tu. Kita tak berat. Jadi sekarang tanya nak ambil mana dulu? Ambil yang tu lah. Ambil wudu. Lepas tu masuk dah selesai semua. Ambil wudu, masuk mai. Kalau orang imam tak mau tunggu kita pun, kita terus je semayang kan? Ikut masbuk lah. Yang penting, kalau kita dapat ikut, kita ralat tak terlepas tadi peluang sebab kita dah dengar azan tu, kecuali kita tak dengar. Faham Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang menyahut azan, dekat surau kan, surau kita dengan masjid tu dia rapat. So azan dia berkumandang tu, dia macam celaru, macam dua-dua azan. Bertembur. So lepas kita buka TV pun azan. So kita boleh tak kita sambut yang azan dekat TV tu daripada yang surau atau masjid yang banyak sangat suara tu azan, Ustazah? Oh, kita suara pakai recorder elektronik tak perlu jawab. So maksudnya kita cuma kena pastikan yang suara azan daripada inilah. Live daripada muazzin. Kadang-kadang bertembung 3-4 tak tahu mana, pilihlah satu. Pilih satu, ada 5 dah habis kita nak solat tak apa, jawab satu je. Walaupun macam tak lengkap Ustazah, macam kan dia berkecamuk kan, sekejap dengar, sekejap tak dengar macam tu. So kita macam kita yakinkan dia, kita jawab je macam tu, boleh ke Ustazah macam tu? Kita yakin baca hayya ala solat, kita ikut dia pada awal. Allah akbar tu kita kadang-kadang kita yang tak fokus. Betul tak? Kita yang tak fokus, tengok dah terlepas dah. Betul kalau kata kat awal kita tak fokus. Tengok dah sampai hayya ala solat ke hayya ala falah, betul tak? Tengok kita pun Allahumma ja'alna tengok baru belum masuk lagi, baru hayya ala salah. Nampak? Kerana kita tak fokus. Jadi sebab tu menyuruh kita untuk fokus. Untuk fokus nah. Jap. Ustazah, satu lagi Ustazah. Silakan. Mengulang solat, macam kadang-kadang kita rasa macam tak yakin ataupun was-was. Kita mengulang, kita dah habis, lepas tu kita ulang semula solat tu. Berdosa tak Ustazah macam tu? Oh, kita dah solat tapi kita ulang lagi sekali lah. Solat tadi kita edi lah. Ya Ustazah, tapi kita dah habis tapi rasa macam was-was balik, kita macam tak selesa, so kita ulang solat tu. Tak selesa pasal apa? Macam bacaan kita macam tak berapa baik, lepas tu Yang kedua sekali baik tak? Yang kedua sekali baik tak? Yang kedua tu kita lebih fokus, lebih khusyuk. Pasal apa yang pertama tadi tak fokus? Contohnya macam banyak gangguan Ustazah. Tak ada masalah, nak ulang sekali je. Kita dah belajar dalam 157 pun, sekali je kita boleh ulang. Contohnya kita ulang, kalau kita buat sendiri, selalunya kita ulang yang lebih baik. Kita ulang lebih baik, maksudnya solat sendiri kita nak buat yang berimam. Kalau kita nak buat imam tu lebih baik. Jadi kalau tadi pun kita rasa khusyuk ni macam lari, tak ada masalah pun nak ulang. Sebab tadi sampai tak tahu dah Fatihah dah baca ke belum rakaat ke berapa, tidak masalah nak memperbarui sekali. Okey, baik Ustazah, terima kasih. Cumanya jangan ada dalam diri kita penyakit was-was. Kalau tidak jenuh nak ulang lah. Tu saya tanya ulang tadi kenapa? Sebab mungkin ada budak bising sangat kan. Jadi ada sebab, ada benda menyebabkan jadi itu. Jangan kita anggap asyik kita confuse. Asyik tu jangan jadikan syaitan was-waskan kita. Itu yang tak mau. Delorak lah kalau saat lagi, dia confuse lagi, buat lagi. Lagi asal lagi pun confuse, tak mau yang tu, kecuali ada sebab yang kita jadi confuse ni. Kita tak nak jadi amalan sampai kita was-was. Jangan sampai ada penyakit was-was. Kalau nak ikut khusyuk ni sampai matilah, betul tak khusyuk? Semua boleh confident ke? Dia memang angkat takbir tu terus fana dunia semua. Lagi jaga, lagi main. Nampak tak? Jadi maknanya terus dah solat. Kalau bacaan kita elok dia, kita tak perlu nak ragu. Cumanya kat orang jawab ni takut kita was-was. Takut masuk dalam zon was-was. Betul Ustazah, lagi jaga lagi dia, ya Allah, lagi. Jadi kalau Kak Wan buat macam ni lah, nak fokus dia baca doa minta, ya Allah, aku nak takzim perintahmu, nak menjunjung perintahmu, tolong bantu aku untuk ingatmu ya Rab. Aku nak mentakzim menjunjung perintahmu, nak ikut sunnah Nabi.
Aku berlindung daripada iblis dan syaitan masa nak mula solat. Dan berikan aku khusyuk, berikan aku benar. Allahu Akbar, dah tahu ini session apa. Apa ni Fatihah ni surah ni doa iftitah Fatihah dengan surah. Lepas tu nak pergi lagi dah tahu apa nak pergi Allahu Akbar rukuk apa yang kena baca. Lepas rukuk nak naik tangan nak tak sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lepas tu nak pergi bawah pula nak rukuk sujud, turun, duduk apa ke dia kena position tu kena ikut nah. Kena ikut. Jadi maknanya insya-Allah kalau macam tu keberangkalian untuk kita lari daripada fokus tu kurang sikit. Kurang sikit. Ustazah, Ni ada Rehan. satu Macam mana nak ikut apa ni, nak hilangkan was-was tu, terutama sekali anak-anak saya lah, dia suka was-was. Dah was-was tu itulah kena baca. Nabi ajar baca apa? Qul a'udzu binnas. Baca Qul a'udzu binnas sebelum kita solat. Sebab apa? Datang syaitan tu daripada jin dan manusia. Jadi maknanya kena clearkanlah, kena minta tolong Allah. Tu tadi sembang tadi kena minta tolong Allah. Ya Rab, tolong aku. Ya Allah, bagikan aku khusyuk. Kena minta. Sebab tu kalau solat dekat masjid tak khusyuk, balik rumah. Walaupun di masjid tu tak khusyuk, sebab tu kita tengok kat masjid, banyak dengan mikrofon, bising. Nampak tak? Kadang-kadang peranan masjid tu dah lari pada peranan dia. Kita kat Wan cukup tak tahu kenapa. You all setuju tak? Kita masbuk ni. Ni semua dah habis sembahyang kita masbuk. Katalah kita 4 orang masbuk, orang dah solat, tapi zikir dengan mikrofon kuat, kita yang masbuk ganggu tak solat. Kadang-kadang tak tahu nak baca apa, tak tahu berulang 2 kali, tak tahu. Khusyuk nak. Kenapa kita nak kuat suara? Jadi banyak benda kita kena baiki nah. Banyak benda kita kena baiki Suzana. Tapi mungkin benda ni semua orang tak nampak kot. Jadi maknanya jadi ni kita tak khusyuk. Sebab tu kalau tak khusyuk kat masjid, balik rumah. Kalau kat rumah pun tak khusyuk, pergilah kat masjid. Orang lelaki. Sebab inti solat adalah khusyuk. Inti solat adalah khusyuk. Ustazah, Ya. dalam TikTok orang minta nombor telefon Ustazah. Boleh beri ke? Boleh. Bagilah. Tak apa number, tak ada apa-apa pun untuk nak kongsi. Semalam pun ada kongsi nak bercerai-berai kan. Macam itulah. Mudah-mudahan dapat bantulah. Sebenarnya orang ni ramai sangat orang tension, orang stres. Bagilah Lin, tak apa. Okey. Ada soalan Ustazah, tak? last soalan dekat chat ni setiap kali daripada Puan Maimun, setiap kali masuk masjid pagi petang kena tahiyatul masjid ke? Okey, good soalan tu. Kak Wan pun dah sebut dah ni. Masuk ya pukul 12, terus tahiyatul masjid. Tiba-tiba 12-10 minit keluar ambil buku lah kereta, masuk keluar, masuk balik. Ini orang yang warak. Masuk kaki kanan, niat saja aku bernazar untuk itikaf dalam masjid Allah Ta'ala. Masuk, duduk, tak duduk. Allahu Akbar. Lepas tu tak lama dalam sikit jam lagi, jom kita keluar makan. Keluar. Masuk balik sunat tahiyatul masjid. Kalau 20 kali keluar, 20 kalilah sepatutnya. Nampak tak? Itu dia panggil warak. Itu Kak Wan tanya tadi, nak jadi orang ilmu ke orang warak? Apa ni, Kak Wan tanya Amira, nak jadi orang yang warak kan jadi orang yang berilmu? Alim. Nak jadi apa? Nak yang mana? Mesti nak jadi warak. Jadi masuk keluar semua, buat balik. Itu maksudnya adab ni. Tapi nampak kita tak buat kan? Betul tak kita tak buat? Betul. Sebab tu kadang-kadang majlis yang kita buat dekat masjid, kita buat kat masjid, kadang-kadang parti tengok banyak mengundang dosa kita. Betul tak? Banyak tak program majlis yang kita buat dekat masjid, banyak takut tak? Banyak tak boleh mengundang pada dosa? Banyak tak boleh mengundang? Itulah. Sama-sama kita muhasabah. Okay. Sama-sama kita muhasabah. Okey dah. Ustazah, setakat tu dulu. kita tutup lah kan? 11.34 dah. Masya Allah, dah banyak makan masa Ustazah ni. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan jazak. Ustazah atas perkongsian hari ini. Masya Allah, tajuk yang sangat deep lah. Jangan tangisi masa lalu. Apa yang berlaku pada kita yang lepas, Allah nak kita ambil pengajaran, ambil ibrah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat lah. Kita manusia tak lepas daripada dosa.
Jika kita rasa ujian kita sebesar kapal, maka yakinlah bahawa nikmat Allah itu seluas lautan, masya-Allah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenuk Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini, Jumaat yang barokah. Sikit je hebahan kuliah petang ini. Ustazah, kuliah asal kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan kitab Korbun Salim pada pukul 5 petang, insya-Allah. Jadi saya mewakili Gemenuk Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi, insya-Allah berkuliah lagi dengan Gemenuk Iman, mudah-mudahan. Terima kasih kepada semua jemaah yang istiqomah berinfak di tabung Gemenuk Iman. Mudah-mudahan dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gemenuk Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah, doa. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah yang lemah takwan kita tutup dengan lafaz mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.